Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita, iaitu mata pelajaran sejarah bagi tahun 5. Kamu semua akan bersama dengan cikgu, iaitu Cikgu Sal. Baik, untuk hari ini kita akan mulakan dengan unit 1 di bawah tajuk Warisan Negara Kita. Okey, warisan negara kita. Tema untuk sejarah tahun 5 ialah kedaulatan negara. Okey, tema untuk sejarah tahun 5 ialah kedaulatan negara. Jadi hari ini kita akan masuk unit 1 iaitu institusi negara, payung negara. Institusi negara, payung negara. Baik. Untuk hari ini juga kita hanya akan memfokuskan kepada dua objektif, iaitu menyatakan pengertian raja dan kerajaan, dan yang kedua menerangkan konsep wa'adat antara raja dan rakyat. Okey, maksudnya kita akan memahami dan juga mengetahui konsep wa'adat antara raja dengan rakyat. Jadi ada dua fokus kita pada hari ini. Jadi kita akan teruskan. Baik. Jika soalan bertanyakan tentang maksud raja ataupun apakah yang dimaksudkan dengan raja? Okey. Raja bermaksud pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan yang berdaulat. Raja ialah pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Manakala kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang diperintah secara sah oleh pemerintah itu tadi. Siapa pemerintah? Raja ataupun sultan. Di mana mereka memerintah? Di kerajaan, di sesebuah kerajaan ataupun di sesebuah negeri ataupun negara. Okey. Kamu boleh tengok gambar di sebelah. Okey, ada perbincangan berkenaan dengan institusi raja. Dan kamu boleh lihat juga di situ ada dilukiskan piramid pemerintahan beraja. Cikgu akan ulas di slide seterusnya. Okey, di sini. Okey, di sini kita akan belajar tentang apakah itu institusi raja. Okey, bila kita sebut tentang institusi raja, okey, institusi raja ni sebenarnya telah lama wujud. Telah lama wujud, iaitu semenjak zaman kerajaan Melayu awal lagi. Okay, zaman kerajaan Melayu awal dah ada piramid hierarki pemerintahan beraja dan orang dulu-dulu telah mengamalkan sistem raja ni. Okay, telah mengamalkan sistem raja ni. Maka akan wujudlah piramid hierarki pemerintahan beraja macam yang kamu lihat di slide sekarang. Okey, institusi raja. Kedudukan raja terletak pada hierarki paling tinggi. Kalau kamu tengok dalam piramid tersebut, raja terletak kedudukan raja paling atas sekali, iaitu warna kuning tu. Okey, raja, kemudian di bawah raja ada pembesar. Okay, pembesar ni adalah pembantu kepada raja ataupun sultan. Dan di bawah pembesar ada rakyat biasa. Dan di bawah rakyat biasa, hierarki paling rendah sekali adalah hamba. Okey. Untuk pengetahuan kamu, hierarki ini boleh dibahagikan kepada dua. Boleh dibahagikan kepada dua, iaitu satu golongan yang memerintah dan yang kedua golongan yang diperintah. Okay, siapa golongan yang memerintah? Okey, golongan yang memerintah ialah raja dan juga pembesar. Raja dan juga pembesar. Manakala golongan yang diperintah ialah rakyat biasa dan juga hamba. Okey.
Kalau kamu ingat, semasa tahun 4 dahulu, tahun lepas, kamu telah belajar tentang uh, sistem pembesar ataupun kamu telah belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka. Okay, Kesultanan Melayu Melaka pun ada mengamalkan sistem raja ni, dan dia pun ada hierarki pemerintahan beraja ni, yang mana raja adalah ketua negeri yang berada di atas sekali dan di bawahnya dibantu oleh pembesar. Apa contoh pembesar yang kamu pernah belajar tahun lepas? Okey, pembesar utama yang kita belajar dalam buku teks tahun 4 tahun lepas, contohnya seperti Laksmana, Bendahara, Temenggung. Betul? Satu lagi apa? Satu lagi tak ingat dah cikgu. Okey, nanti kamu boleh rujuk semula. Okey, pembesar ni adalah golongan yang memerintah yang mana membantu raja dalam menguruskan hal ehwal pentadbiran. Baik, institusi raja ini ialah raja atau sultan sebagai ketua negeri yang mentadbir rakyat dan juga kerajaan. Jadi tadi cikgu dah bagi tahu raja atau sultan ni ialah golongan yang memerintah dan dia adalah ketua negeri yang memerintah rakyat, golongan yang diperintah tadi, dan juga dia jugalah yang memerintah kerajaan dia ataupun negara dia. Okey. Contohnya negeri Pahang. Kita bagi satu contoh. Contoh negeri kita, negeri Pahang. Negeri Pahang ada ketua negeri. Siapa ketua negeri kita? Ketua negeri kita ialah Sultan Pahang. Baik, Sultan Pahang. Begitu juga dengan negeri-negeri yang lain. Negeri-negeri lain pun ada sultannya yang tersendiri. Okey. Okey, info penting yang cikgu nak maklumkan kepada kamu di sini. Okey, selepas kedatangan Islam, raja menggunakan gelaran sultan. Okey, sebelum kedatangan Islam, mereka menggunakan gelaran raja. Selepas kedatangan Islam, mereka telah bertukar kepada gelaran sultan. Okey, gelaran sahaja bertukar tetapi bidang kuasanya tetap sama. Tetap sebagai ketua negeri ataupun kerajaan. Baik. Takat tu boleh faham ya? Cikgu akan pergi ke slide seterusnya. Okay, ini sebagai maklumat tambahan kepada kamu. Okay, perubahan kuasa mengikut peredaran zaman. Okay, jika kamu telusuri sejarah Malaysia, ataupun kamu pernah tengok televisyen, menonton televisyen ataupun pernah membaca sejarah-sejarah Malaysia, negara kita pernah dijajah. Negara kita pernah didatangi oleh penjajah luar, okay, ataupun orang Inggeris. Okay. Yang mana berlaku perubahan kuasa ataupun pengurangan kuasa apabila kedatangan pihak penjajah. Okay, apa contoh, apa perbezaan yang kita dapati dalam kedua pentadbiran ataupun pemerintahan? Kita tengok zaman kerajaan Melayu awal dan juga zaman pemerintahan British. Semasa zaman kerajaan Melayu awal, raja ialah ketua kerajaan yang mana berkuasa mutlak terhadap undang-undang dan juga pentadbiran. Maksudnya semasa ketiadaan Inggeris ataupun sebelum negara kita dijajah, raja ataupun sultan berkuasa penuh terhadap kerajaan dia ataupun negeri dia. Tapi berbeza apabila kedatangan Inggeris semasa pemerintahan British, yang mana raja sebagai ketua negeri sahaja dan juga raja hanya berkuasa terhadap hal ehwal agama dan juga adat istiadat Melayu. Semasa pemerintahan British telah menjadi penasihat terhadap hal ehwal pentadbiran. Maksudnya mereka telah masuk dalam urusan hal pentadbiran kerajaan ataupun negeri. Ada pengurangan kuasa sultan ataupun raja semasa pemerintahan British. Iaitu perbezaan antara
zaman kerajaan Melayu awal dan juga zaman pemerintahan British. Itu sekadar pengetahuan amlah untuk awak semua. Okay, ini antara poin penting yang perlu awak tahu pada hari ini. Negeri-negeri yang mengamalkan institusi raja. Okay, negeri-negeri yang mengamalkan institusi raja. Terdapat 9 buah negeri yang masih mengamalkan institusi raja sehingga kini. Okay, sehingga kini. Okay, apakah negeri-negeri tersebut? Okay, negeri tersebut ialah negeri Pahang, Terengganu, Kelantan, Johor, Perak, Kedah dan Selangor. Dan ada 2 lagi negeri yang juga mengamalkan institusi raja iaitu Perlis dan Negeri Sembilan. Tetapi kalau kamu tengok di sini ada perbezaan gelaran. Betul tak? Ada perbezaan gelaran yang mana 7 buah negeri menggunakan gelaran sultan. Manakala negeri Perlis menggunakan gelaran raja. Okey, di sini cikgu ada kesilapan sedikit. Typing error di situ. Perlis menggunakan gelaran raja, bukan gelaran sultan, gelaran raja. Cikgu harap kamu semua ambil perhatian. Perlis menggunakan gelaran raja, bukan sultan. Manakala Negeri Sembilan menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar. Okey, untuk lebih faham, awak boleh tengok kepada peta yang ada di skrin kamu dan ada tagging di setiap negeri dalam peta tersebut. Okay, kamu boleh tengok ya, kamu boleh tengok dalam peta ini dah siap ditandakan dengan gelaran-gelaran ketua negeri bagi setiap negeri. Okey. Dan jika kamu dapati juga, jika kamu lihat ada negeri yang tidak ditanda. Betul. Ada negeri yang tidak ditanda. Mereka ni tak ada ketua negeri ke? Mereka ni tiada ketua ke? Okey. Mereka ni masih ada ketua. Cuma negeri-negeri yang tidak bertanda ini tidak mempunyai institusi raja. Maksudnya tidak mengamalkan institusi raja lah. Cuma ada ketua yang mengetuai pentadbiran negeri tersebut. Okey, apakah negeri-negeri tersebut? Okey, negeri-negeri tersebut ialah negeri Sarawak, Sabah, Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey. Sabah, Sarawak, Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey. Ketua negeri bagi 4 buah negeri ini telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dengan gelaran Yang di-Pertua Negeri. Yang di-Pertua Negeri. Cikgu harap kamu tidak keliru dan kamu boleh bezakan gelaran-gelaran yang digunakan bagi setiap negeri. Okey, cikgu akan masuk kepada slide yang seterusnya. Okey. Yang di-Pertuan Negeri dilantik sebagai ketua negeri oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey, jika kamu perhatikan, di Malaysia terdapat 3 buah wilayah. Okey, 3 buah wilayah. 3 buah wilayah iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya dan juga wilayah Persekutuan Labuan di Sabah. Okey. 3 wilayah ini diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Okey. Ingat siap-siap 3 wilayah ini diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Baik. Okey. Untuk objektif pertama, cikgu telah selesaikan. Okey, objektif pertama yang mana kita nak faham ataupun kita nak mengetahui maksud raja dan juga kerajaan. Betul? Jadi kita akan masuk objektif yang kedua iaitu konsep muadat antara raja dan rakyat. Okey, apa itu konsep muadat antara raja dengan rakyat? Okey, muadat atau perjanjian yang termeterai antara raja iaitu Seri Tribuana dengan rakyat iaitu Demang Lebar Daun. Okay, diringkaskan, cikgu telah ringkaskan. Di bawah itu Seri Tribuana adalah raja, Demang Lebar Daun adalah rakyat. Okey.
perjanjian ini telah dibukukan ataupun telah termaktub dalam buku sejarah Sudalatus Salatin. Okey, konsep wa'adat ini wujud apabila berlaku satu perjanjian antara raja dan juga rakyat, yang mana raja telah berjanji untuk berlaku adil dan saksama kepada rakyat, manakala rakyat pula telah berjanji untuk memberi taat setia kepada raja. Okay, cerita ini telah termaktub dalam sejarah antara Raja Seri Tribhuwana dengan Demang Lebar Daun, iaitu rakyat yang telah mengikat janji sebagai seorang rakyat yang taat setia kepada raja. Okey. Jika ditanya tentang maksud wa'adat, ringkasnya wa'adat ataupun wa'ad bermaksud perjanjian taat setia. Okey, mudah saja. Wa'adat bermaksud perjanjian taat setia. Okey, ada lagi tak konsep wa'adat ini diamalkan di negara kita? Okey, murid-murid, konsep wa'adat ni masih diamalkan di negara kita, cuma kita tak panggil dah wa'adat, tetapi kita nyatakan dengan kesetiaan kita kepada raja dan negara dalam rukun negara. Okay, selepas sahaja negara kita merdeka, konsep wa'adat telah dimaktubkan dalam prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Boleh faham setakat ni? Juga harap kamu semua boleh faham konsep wa'adat antara raja dengan rakyat. Okey. Baik. Penjelasan cikgu cukup setakat itu tentang maksud raja dan kerajaan dan juga konsep wa'adat antara raja dengan negara. Jadi kita terus kepada tugasan. Okey, tugasan kamu sediakan satu buku nota dan tulis nota berkenaan dengan raja, kerajaan dan juga konsep wa'adat yang kita telah pelajari tadi. Okey, yang pertama, tulis nota berkenaan maksud raja dan kerajaan. Yang kedua, cikgu nak awak lukis piramid pemerintahan beraja yang kita pelajari tadi. Dan yang ketiga, senaraikan negeri-negeri yang mengamalkan institusi raja. Dan yang keempat, tulis nota tentang konsep wa'adat antara raja dengan rakyat. Boleh semua? Okey. Sekian saja pengajaran cikgu pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.